Sebelum bermula saya ni Anas bin Abdul Ghani, nama panggil Anas je lah. Lepas tu kalau tengok IG ke apa semua saya letak Saiful Nas lah. Tu nama gelar lah, tu nickname. Jadi hari ni saya nak share berkenaan dengan macam mana saya skill daripada zero kepada 6 angka lah. 6 angka dalam masa 2 minggu. Betul. 6 angka dalam masa 2 minggu. Kalau ada soalan ke apa-apa ke, tanya je lah terus. Sekejap ya ni, ada slide ya ni. Okey, mula-mula sekali disclaimer. Yang pertamanya, walaupun saya start suruku ni dengan zero, tapi mana saya tengok sendiri? Walaupun saya start dengan zero, tapi pixel saya tu bukan pixel yang bermula daripada kosong. Maksudnya saya start dengan pixel yang dah season. Jadi pixel saya tu dah ada 1000 purchase. Pixel saya dah ada 1000 purchase. Kiranya walaupun suruku tu saya baru run, tapi saya terus boleh scale sampai 5 sampai 4 angka sehari. Kos iklan 1000, 2000 sehari saya scale. Sebabnya pixel saya dah season dan semua dah ready. Kenapa boleh jadi macam tu? Sebabnya saya hanya berubah niche. Sebelum ni saya run produk lain, tapi niche kurus juga. Dan saya pindah kepada suruku, jadi saya boleh gunakan pixel yang sama. Kita tu yang pertama. Jadi kalau nak follow saya punya step, make sure pixel tu dah betul-betul season baru boleh scale macam cara saya. Kalau tak, kena ambil masa sikit untuk nak scale up. Sangat agresif lah. Okay. Ad structure saya guna satu campaign, satu asset, 3 ads. Itulah yang saya guna. Kenapa 3 ads? Sebabnya bila 3 ads ni, FB akan, bila 3 ni di bawah satu asset. Maksudnya semua 3 ni akan target kepada audiens yang sama lah. Jadi bila kita buat 3 ads, FB akan pilih sendirilah. FB akan pilih sendiri daripada salah satu ni yang mana paling perform. Jadi FB akan utamakan yang paling perform tu lah. Tapi keburukan guna 3 ads ni, ada time Facebook dia, walaupun dia kata dia bijak, tapi kadang-kadang dia datang tak bijak dia juga. Kadang-kadang dia akan pergi spend lebih dekat ads yang tak perform. Jadi bila dia spend lebih dekat ads yang tak perform, yang tu kita kena manually tutup. Dan bila kita tutup yang dia tersilap spend tu, dan 2 lagi tu, dia akan pindah bajet lah. Kan ada 3. Katakan yang dia silap spend kepada yang pertama. Dia spend banyak kepada yang pertama tapi tak perform. Jadi kita tutup yang pertama, bajet selebihnya akan distribute antara 2 lagi. Jadi kebiasaannya iklan akan okey balik lah. Itu kenapa saya guna 3 ads. Dan lagi satu, bila kita scale, perasan tak kalau kita buat satu campaign, satu asset, satu ads, bila kita scale, mula-mula kita scale 60. Kita bajet RM60. Bajet RM60, dan bila kita scale kepada RM300, iklan tu mula-mula perform. Lepas tu lama-lama out. Ataupun kita ubah targeting. Contohnya mula-mula RM60 lah kita start. Biasanya start dengan bajet RM60. RM60 kita target orang yang suka makan. Lepas tu kita duplicate yang iklan yang suka makan, asset yang suka makan tu, dan kita target pula orang yang seterusnya. Katakan kita target golongan yang bekerja di bank. Sebab orang yang bekerja di bank ni banyak duit kan. Jadi banyak duit. Bila kita target orang yang bekerja di bank, tiba-tiba iklan yang perform sewaktu target apa Suatu target yang pertama saat ni, bila kita duplicate target golongan bank, tiba-tiba tak perform. Sebabnya satu ads je. Kita hanya menggunakan satu ads. Itu kelemahan satu ads. Maksudnya, boleh jadi golongan yang pertama tadi minat dengan ads yang pertama, tapi bila kita tunjukkan iklan yang pertama kita tu kepada golongan yang kedua tidak minat dengan iklan kita. Jadi golongan yang berbeza, dia react dengan iklan yang berbeza. Jadi at least kita sediakan 3, jadi FB akan pilih. Jadi bila kita tukar targeting dan kita tukar audiens kita pun tak ada masalah. Jadi Facebook akan pilih sendiri, ni audiens ini nampak macam iklan A yang perform, dia pun spend kat yang iklan A. Kalau targeting B, dia kata iklan lain yang perform. Jadi kita serahkan tugas tu kepada Facebook. Tapi macam saya bagi tahu tadi, masa dia mari tak betul tu, kita kena manual lah tutup. Okey, sebelum nak start scale, sebelum tu ada apa-apa soalan tak berkenaan dengan struktur ads ni? Laju sangat. Main CBO tak, bos? CBO. Berkenaan dengan CBO, saya tak guna CBO sebabnya dah banyak kali saya try. Dia agak complicated. Habiskan duit banyak.
Dia habiskan duit banyak, tapi kepada yang tak perform, itu masalah CBO. Dia kata optimize budget. Maksudnya dia akan bahagi budget kepada iklan yang paling perform, ad set yang paling perform. Masalahnya adalah dia bukan optimize kepada yang paling perform, dia optimize kepada yang dia rasa dia nak optimize. Itu masalahnya. Jadi memang sejak daripada awal memang langsung tak guna CBO. Semua guna ad set budget. CBO lah kalau kita pakai. Ad set budget optimization. Lepas tu, okey, sebelum gok sendiri. Sebelum start scale, yang pertama sekali mindset lah. Mindset scaling ni orang takut bila nak scale iklan ni. Kerana yalah main 2-3 ribu sehari kan. Spend 2-3 ribu sehari, kalau tak biasa memang takut lah. Memang takut rugi lah, itulah yang paling pertama sekali. Cumanya mindset yang kita kena ada adalah sewaktu kita spend 200-300 sehari, kita rasa berani lagi sebabnya kalau rugi pun rugi sikit. Mindset tu yang kita kena ada. Kalau rugi pun rugi sikit dan kalau untung pun untung sikit. Dan bila kita scale ni, rugi memanglah akan ada banyak sikit berbanding sewaktu kita spend RM30, RM40. Tapi untung pun akan berlipat kali ganda lah. Jadi mindset tu kena untung lebih, kena ready untuk rugi sikit. Tak adalah rugi banyak sebab kita boleh kawal kerugian kita. Cuma make sure bersedia untuk rugi. Bila kita scale ni memang kena bersedia untuk rugi. Contohnya saya tunjuk. Ni saya tunjuk. Ni 2 hari saya loss. Saya spend 1,300, 1,900, 2 hari ni saya loss. Tapi hari lain yang hari tu RM1,000. Bersedialah untuk loss. Memang tak boleh nak lagi lah. Yang ni yang CPM tiba-tiba lepas update, lepas saya verify domain yang itu, tiba-tiba CPM jadi ratus-ratus. Saya tak cek iklan pun, tinggal gitu je. Lepas tu tengok pukul 2 tengah hari saya cek, RM1,000 lebih habis. Tutup. Biasalah. Niaga. Kalau untung tiap hari tak pergi niaga pula. Betul. Itulah kalau nak spend besar ready untuk rugi lah sikit. Cuma kita boleh cut loss awal lah. Nanti explain pasal cut loss. Okay, cut loss with preparation. Ini untuk minimize risk kita. Supaya kita kalau rugi pun tak akan berlaku rugi 1,000 hingga 2,000 sehari, tak akan berlaku. Sebab kita boleh tutup awal-awal. Dan kalau rugi pun mungkin kita letak dalam maksimum 500 dalam sehari. Jadi cut loss preparation, pertama sekali kita kena tahu berapa target CPP kita. Saya target CPP dalam RM20. Itu target kita. Tapi maksimum kena ada juga. Berapa maksimum yang kita sanggup spend untuk satu customer. Jadi untuk suruku ni, saya cadangkan dan saya guna RM30 maksimum. Kalau orang lain nak letak lebih tinggi pun tak ada masalah. Tapi bagi saya setakat cukup RM30. Kerana apa? Kerana berdasarkan data saya tunjuk data tu. Kita bercakap berdasarkan data. Suatu CPP 27. Okey, ini suatu CPP RM27. ROI adalah 0.5. Maksudnya saya spend RM1,600, saya hanya dapat separuh daripada RM800. Itu kalau CPP 27. Kalau CPP 29, 0.3. Jadi 0.3 ni sangat-sangat, kalau spend 100 boleh RM30. Begitu. Kalau spend 1,000 dapat 300. Tapi ni suatu iklan. Suatu harga baru itu. Ni suatu harga baru itu. Jadi ROI memang drop teruk. Ni start pricing baru balik. Kita tengok ada tak maksimum. Okey ni. Okey, yang ni cantik. Yang ni CPP RM33 dan ROI masih lagi 0.4. Saya target ROI adalah sekurang-kurangnya 0.5. ROI adalah return on investment. Berdasarkan untung bersih, bukan berdasarkan untung kasar. Sebab kita nak tengok berapa untung bersih kita. Yang lain tu tak penting lah. Sale tu ni kalau tak nak catat pun tak ada masalah pun. Sebab tak ada makna pun kepada kita sale ni. Kita nak tengok untung atau tidak ya. Jadi saya fokus kepada untung lah. Kita tengok kepada net profit. Estimated net profit. Kenapa estimated? Sebabnya tengok ni. Sebab kita akan ada return. Berapa persen return? Kita akan ada return dan kita akan ada cancel. Jadi return setakat ni, jadi yang update latest baru update petang tadi dan saya baru terima payment dan report apa semua. Jadi saya cek balik yang return setakat ni 41 out of 1,000 order, 1,141 order. Tapi ni tak final lagi. Next week akan ada lagi satu report saya rasa sebab ada lagi. Berdasarkan yang ni, komisen COD saya masih ada 9,000 yang belum dibayar. Kaya. Dah bayar 20,000 dah saya dah dapat komisen COD, 9,000 lagi. Maksudnya ada lagi lah.
Jadi ni belum final tapi setakat ni nice lah. Kalau 5% ke bawah tu sangat nice lah kalau kita main COD. Okey lah Jadi tu. tak perlu risau tentang return rate tu sebab memang sangat rendah. Ini berdasarkan 1000 order bukan 100 200, ni 1000 order. Bukan kotak. Ni order, bilangan order. Kalau kotak mungkin dalam 4000 kotak rasa. Ke berapa ribu kotak dah. Oh, kau tahu tak record eh? Kotak tak ikut. Oh, tak record. Tak apa, Banyak kita sangat ada. nak ikut. Kalau semua benda nak ikut. Kita record, tak apa. Salah 2000 lebih, 3000 kot. Lepas tu okey, CPP tadi yang ni. Kenapa 30? Sebab ni 33 lebih sedikit RM3. Saya masih lagi nice lah bagi saya. Saya spend 1000 dapat 400. Okey lah. Saya spend 1000 dapat 400. So at least kekalkan maksimum CPP kita 30. Sebabnya kita ada 4 kotak dan 2 kotak. 2 kotak tu untung RM38. Jadi kalau yang beli 2 kotak kita dapat RM8 gitulah bersih. Kalau yang banyaknya yang pada 4 kotak dan majoritinya yang akan ambil 2 dan 4 kotak lah. 2 dan 4 kotak dan OTO, upsell. Jadi kalau yang guna Shopee Premium memang kena gunakan upsell tu lah. Saya tunjuk upsell berapa. Tunjuk sikit data kita. Hari ni iklan kena Tak run hari ni? kena resti Hari ni lagi. Hari ni tak run lagi? Baru kena resti. Last month. Situ sini saya start run 15 Januari. 15, 2 minggu. Okey, daripada 752 100 yang ambil. Ni tak termasuk yang abandon. 100 ni satu kita untung RM19 sebab saya jual RM49. betul. Ni lah, lagi satu. Kalau kita boleh jual mahal, jangan jual murah. Sebab lagi jangan lawan harga. Sebab lawan harga kita hanya akan mengurangkan untung kita. Nanti sakit ke akhir-akhir. Selagi boleh jual mahal. Betul. 101 darab dengan 19. Free ya. Ini secara free ya. 1,900 saya dapat. Kalau saya tak buat upsell ni, saya akan Rugi ya. rugi yang 1,900. Jadi sangat untung lah kalau letak upsell ni. Ini berdasarkan data. Okey. Itu berkenaan dengan target CPP. Target CPP mana tu? Target CPP max. Max adalah letakkan 30. Walaupun yang satu kotak tu untung kita hanya RM19, tapi jangan risau. Sebabnya dari order daripada 4 kotak dan 2 kotak dan upsell mampu cover yang rugi kita sikit tu. Jangan risau. Jadi tunjuk order tu Anas. Tunjuk order 2 dan 4 tu. Tunjuk order 2 dan 4. Tunjuk order banyak mana. Ni ada. Double lah. Itu awal-awal hari tu saya letak nama suruku je. Redundant. Lepas tu tukar nama suruku serbuk lemon. Jadi kan yang spam banyak ni. Okey. 4 kotak lagi banyak daripada satu. Tak banyak lagi. Tapi okey lah. Almost. Tapi hampir sama banyak lah. 219, 205 semuanya balance. Jadi lagi sini akan dapat cover banyak ni. Sebab sini kita untung 76. 76. Jadi jangan risaulah, pricing ni sangat nice dan 4 kotak dan 2 kotak major. Majority 2 kotak. Jadi kalau 2 kotak tu kita untung RM38 dan kita cut loss pada RM30 dan itu belum termasuk yang order yang 4 kotak. Jadi memang bagi saya RM30 tu sangat-sangat nice lah untuk nak cut loss supaya kita tak rugi terlampau banyak dan kita tak bukan kalau kita katakan CPP 40. Kita letak CPP maksimum 40. Kita spend. Katakan ROI memang kita akan untung lagi walaupun CPP 40. Tapi dia akan jadi macam ni.
bagi saya sangat-sangat tak berbaloi. Sebabnya spend 1,500 dapat 400, bukan tak berbaloi. Daripada tak untung memanglah nice lah. Tapi kenapa kita nak buat sampai macam tu sekali? Letakkan supaya at least modal tu tak keluar terlalu banyak. Sebab kita bukan modal puluh-puluh ribu macam Tuan Hani. Kita ikan bilis, modal tak banyak, jadi kena jaga sikit. Kena jaga sikit Bilis kos iklan ni. Jangan spend terlalu banyak hanya untuk dapat untung yang sikit. Kalau boleh kita make sure spend untung bersih kita tu separuh daripada apa yang kita spend. At least lah, at least. Contohnya yang ni spend 2,400 dapat 1,300. Ni Okay. at least 0.5. Okey tu. Okey lah. At least 0.5. So sebab itulah saya letakkan CPP 30. Kalau nak ikut boleh, kalau nak kurangkan 20 pun boleh, tapi agak mustahil lah. Bila spend besar nak maintain CPP 20 tu agak mustahil. Sebab kita bermain dengan e-com dia cost dia sangat tinggi sikit sebenarnya kalau ads. Ya, betul. Tapi saya ada menunjukkan, saya sempat buat 4 hari. Saya spend 1,700, CPP 15, saya spend 1,000, CPP 14. 4 hari ni lah. Yang CPP 11. Yang ni pun ada sehari, 2 hari. Saya spend 1,400, CPP 15. Yang ni sebab saya seorang je yang run. Bila orang lain dah start run, naik CPP. Yang ni tak payah kira lah. Yang ni Facebook mabuk, Facebook ketum. Yang ni yang data betul sikit. Jadi bila semua dah run ni, average dalam 20 lebih lah. Sebab tu saya run seorang, belah-belah lah CPP. Bila spend besar tu. Okey, itu berkenaan CPP. Kalau ROAS, kalau nak tengok kepada ROAS, break even ROAS adalah yang paling tinggi 2.6, yang paling rendah 2.2, 2.1 paling rendah. Tapi kalau nak selamat, ambil minimum ROAS 3. Kalau yang tak tahu, ni ROAS ni. Tiga. Yang mana lebih 3 tu tutup. Itu maksudnya ROAS. Itu kalau purchase kalian didetect dengan tepat lah. Tapi kalau ada masalah purchase tak detect, dia hanya setakat api macam saya punya. Dia api dia detect, tapi purchase dia banyak lagi sikit sebab dia tak detect semua yang direct payment. Saya pun tak tahu apa masalah, jadi saya berpandukan yang ni lah. Saya tak boleh nak guna ROAS. Tapi kalau korang punya dia detect tepat dan semua betul, boleh guna ROAS untuk nak tengok yang mana kena tutup. Sebab kita tak boleh nak tengok CPP sangat. Contoh, walaupun yang katakan yang ni, walaupun CPP 30, contoh, jangan tengok data ni. Walaupun CPP 30, tapi ROAS 1 lebih. Tetap kena tutup. Sebabnya boleh jadi walaupun 44 order CPP 30, semua ambil satu kotak. Audience tu semua ambil satu kotak. Boleh jadi macam tu. Jadi jangan tengok sangat cover purchase kalau kita main macam ni, sebab kita ada harga yang sangat berbeza dan margin yang sangat jauh. Margin satu kotak RM19, margin 4 kotak RM79. Jadi kalau kita tengok cost per purchase tu agak tak tepat lah nak nilai. Boleh jadi cost per purchase RM20, tapi semua yang order tu ambil satu kotak. Jadi ROAS pun drop. Jadi jangan tengok sangat cost per purchase sebab kita main game macam ni. Berbeza dengan kalau semua margin tak beza. Contohnya satu kotak 60, 2 kotak 65, 3 kotak kita untung 70. Jadi kalau yang jenis macam tu, okeylah kalau nak tengok cost per purchase. Tapi sebab kita ni banyak beza antara margin setiap package tu, terpaksa kena tengok ROAS lah. Bagi sangat dia ke laju sangat. Okey tak? Ada check lah. Tak ada salah tu. Lepas tu ROAS 3, ROI macam saya explain tadi lah, minimum at least cuba supaya kalau kita jaga CPP bawah 30, boleh lah. ROI separuh daripada yang kita spend, insyaAllah akan dapat lah bila kita jaga CPP 30. Jadi kita akan untung bersih separuh daripada yang kita spend. Ni bersih bukan untuk kasar, ni untuk kasar. RM5,000 tolak kos iklan dapat untung bersih. Okey. Ni pre-scale, maksudnya sebelum scale. Jadi modal iklan macam biasalah, kalau kita fokus sangat nak pump, contoh kita dah jumpa iklan yang dah perform, jangan sampai kita pump hilang momentum. Apa maksud hilang momentum? Contoh kita hanya ada RM5,000 modal iklan dan kita habiskan RM5,000 dalam masa 2 hari. Kita habiskan RM5,000 dalam masa 2 hari, baki 5 hari lagi tu untuk minggu tu kita tutup iklan.
pixel kita pun slow down. Jadi bila kita nak start balik, susah. Daripada kita 5,000 kita habiskan dalam masa 2 hari, lebih baik 5,000 tu kita split, habiskan dalam masa seminggu. Supaya kita momentum kita tu kekal. Jangan spend besar, habis duit, tunggu kejap, rehat cuti, tunggu komisen masuk semua, ada balik duit, baru sambung balik. Jangan buat macam tu sebabnya momentum kita akan hilang. Momentum kita, momentum iklan, momentum pixel, semua akan hilang nanti. Jadi, make sure agihkan betul-betul. Berapa kita nak spend, berapa yang kita ada, berapa yang kita nak spend. Dan stok, ini bukan urusan kita lah, ini urusan HQ. Bila kita nak scale, ni kalau kita sendiri yang run produk kita sendiri, make sure stok cukup bila kita scale. Dan untuk nak submit order, macam saya, mampu tak nak submit order bila saya spend 2,000 ke 3,000, mampu tak nak submit order yang jumlah order tu. Contohnya, saya tunjuk order yang ni. 140 order, 119 order, 115. Mampu tak kita nak submit order? Kalau tak mampu, upah orang. Senang ya, upah orang. Tengok soalan lah, ada soalan. ROAS jika lebih dari data 3. Silap faham ni. ROAS, berapa return on ad spend kita? Maksudnya kalau kita spend 1, kita spend 1. Kita spend 100, kita dapat 700, maksudnya ROAS kita 7. Jadi ROAS lebih baik, lebih tinggi, lebih baik. Ya, betul. Jadi tutup yang lebih rendah. Tutup yang bawah 3.0 ke bawah tu tutup. Spend 100 dapat 200. Spend 200 dapat 400. Gitulah. Jangan terbalik ROAS lagi tinggi lagi baik. Pakai stok habis. Tak dapat satu ROAS ni tak sama setiap produk. Boleh jadi orang tu break even ROAS dia 5. Jadi jangan wow sangatlah tengok orang payung ROAS 10 ke berapa, kita tak tahu berapa break even ROAS dia. Kecuali kalau dia bagi tahu. Break even ROAS aku 1, tapi ROAS aku spend aku dapat 10. Yang tu sangat-sangat nice. Tapi kalau ROAS 10, break even ROAS dia 9, tak ada yang wow. Okey, itu berkenaan preparation sebelum kita nak start skill. Kita kena ada mindset kita, cut loss preparation, SPB 30, break even ROAS 2.6, ambil 30 lah, ambil 3. Okey, beres. Nanti inform. Lewat pun tak apa. Lepas tu scale up. Okey. Ni sewaktu scale up. Tadi preparation sebelum. Ni sewaktu scale up. Saya kan tadi guna 3 ads dalam satu asset. Yang ni kita akan tutup ads. Bukan tutup asset, bukan tutup campaign. Sebabnya kalau kita tutup campaign, 3 yang ada di dalam campaign tu akan mati, akan tertutup sekali. Jadi kita kena tutup ads lah sebab kita guna structure satu campaign, satu asset, satu ads. Okey, ini contohnya. Satu campaign. Okey, saya tunjuk yang ni je lah. Satu campaign, satu asset, 3 ads. Dalam ni ada 3 ads. Okey, saya guna gambar ni dan gambar ni. Copywriting tu tak boleh nak tunjuk lah. Gambar tu boleh lah. Contohnya yang ni. Gambar semua yang kita buat tu. Gambar semua yang HQ buat, tak ada masalah. Dan setakat ni, gambar ni lah yang paling perform yang saya run. Gambar ni dengan video. Ni video ni, cuma thumbnail saya letak gambar ni. Video mana? Video second animation. Animation. Korang yang nak boleh tengok dekat channel yang kita ada share tu. Animation, video, gambar semua kita ada share semua dah. Bila kita letak 3 ads dalam satu ad set, FB akan split macam ni lah. 300 ni saya pun tak tahu kenapa dia buat macam ni. Bajet berapa total? Bajet ad set 313. Okey. 313. Jadi 313 akan dibahagi kepada 3 ni, bukan 300 ni. Bukan ni 300, yalah. Ni 300, bukan ni 300, bukan. Dia so memang sengaja buat 313 lah. Memang sengaja tulis. Nombor betul lah. Tak ada. Ada yang tulis 300 saja. Okey. Ini contohnya. FB akan auto spend lah. Tengok ni. Yang ni mahal. Tutup. Yang ni mana tadi?
Slow sikit Anas, laju sangat gerak. Tok. Okay, maksimum. Saya sebab saya tadi saya kata purchase saya detect tak betul. Jadi saya tengok kepada payment info. Sebabnya yang pertama sekali yang recover daripada abandon sangat banyak dan bagi saya kalau saya tengok add payment info pun tak ada masalah. Ada yang tak tahu ke add payment info tu setakat mana? Add payment info ni mula-mula sekali orang buka website kita. Orang buka website kita itu adalah page view ataupun kalau kita guna Shopee Claim, kalau kita guna product page, dia akan detect sebagai view content. Saya guna product page sebab saya nak ada event view content kerana view content ada value. View content ada value dan bila kita buat lookalike, kita boleh guna lookalike view content value base. Boleh guna value base untuk lookalike view content. Kalau kita guna product page, kalau kita guna link page, dia tak ada view content dan dia tak ada value. Facebook tak detect value. Sebab tu saya tak guna page, saya guna produk untuk run Shopee Claim. Jadi senanglah bila nak buat lookalike untuk view content tu. Dan tadi saya tengok kepada yang ni lah. Dia tengok kepada add payment info. Oh, tak ada lagi. Tadi view content. Dia masuk view content. Tu mula-mula dia masuk website, dia detect sebagai view content. Pixel akan fire event view content. Fire tu istilah Facebook. Kalau baca memang dia tulis fire. Macam dia detect lah. Dia fire event view content. Lepas tu bila orang tekan buy now ataupun beli ke apa ke, dia tekan button tu yang lepas tu keluar isi detail tu, nama, alamat apa semua. Yang tu Pixel akan fire sebagai initiate checkout. Jadi bila dah isi detail apa semua, dia tekan continue. Dia pilih cara pembayaran sama ada COD ataupun post. Yang tu dia detect add shipping info. Lepas dia continue lagi sama ada COD ataupun post laju. Lepas dia continue yang situ baru dia detect sebagai add payment info. Yang tu baru detect add payment info. Yang sebelum tekan complete order tu. Bila dah tekan complete order dia dah jadi purchase. Jadi add payment info ni adalah betul-betul sebelum purchase. Itu adalah add payment info. Jadi saya tengok yang ni. Saya tengok add payment info. Cut loss adalah lebih kepada CPP yang lebih 30. Saya tengok add payment info lah. Jadi saya akan tengok cost yang lebih 30 saya tutup. Contohnya yang ni 33 saya tutup. Yang ni saya tutup sebab mahal sangat lah ni. Lagi satu, kalau nak tengok data Ads Manager, make sure tengok data unit. Semua saya letak unit ni, unit. Semua unit. Unit link click, unit landing page view, unit initiate checkout. Sebabnya kalau kita tengok data biasa, info biasa, katakan dia refresh ataupun petang pagi tu dia masuk dah ada isi detail dah apa semua, lepas tu dia left. Dia pun left. Lepas tu petang nanti iklan tu laju lagi. Dia pun isi detail pula, isi detail. Lepas tu dia out lagi. Dia akan detect 2 kali kalau yang biasa. Add payment info biasa dia akan detect yang 2 kali. Tapi kalau unik dia akan detect sekali. Dia akan detect based on user. Tak kira lah dia buat 100 kali ke, FB akan detect sekali. Jadi kita nak tengok data yang tepat, kita ambil yang ini. Sama juga seperti link click. Kalau dia tekan 3-4 kali pun FB akan detect sekali. Jadi data tu lebih tepat lah. Sebab tu semua saya guna unit. Okey. Tak masuk lagi tadi. Ini saya tunjuk contoh struktur yang saya guna lah. Jadi bila dia dah spend lebih daripada target, tutup ya. Itu ya. Basic lah tu. Tutup dan biarkan yang perform ni. Yang ni kenapa tutup? Tak ingat ada apa tutup. Jadi 22 ni sangat nice lah. 22 ni sangat nice. No issue lah kat sini. Biar jangan dia run. Masuk kepada bila kita scale, contohnya daripada 60, 300, 500, 1000. Ataupun nak lagi lambat, kita boleh gini je daripada 60. Saya memang akan start dengan 60. Saya tak start dengan 30. Sebabnya 60 tu, kan saya letak satu aset 60. Dalam satu aset tu ada 3. Ada 3 ads. Jadi dalam RM20 untuk satu ads lah. Untuk dia FB split. Sebab tu saya letak 60. Sebab saya letak 3 dalam tu. Kalau nak letak bajet 30, letak 2 lah. Letak 2 ads ke, 1 ads ke boleh lah. 60, pergi 1.5, pergi 300, pergi 500, pergi 700,
Ni pergi 1000. Ni kalau takut-takut lah. Kalau kalau berani sikit, 60, pergi 300, pergi 1000. Ha. Apa maksud pergi ni? Pergi ni jangan edit. Jangan masuk-masuk. Katakan iklan ni perform lah. Iklan ni perform 300. Lepas tu, perform ni murah ni, kos per-purchase pun bawah 30. Lepas tu kita pun edit, kita pun, boleh lah letak. Kita pun naik edit, letak 1000. Esok, auto miskin esok. Saya lah, esok auto miskin. Jangan edit gitu. Kalau nak edit, make sure jangan lebih 40% daripada current budget. Sebab bila lebih 40%, FB akan reset learning phase. Maksudnya iklan itu akan bermula belajar daripada kosong balik. Dia tak kira dah result yang dia dah ada sebelum ni. Dia reset balik learning phase, dia start daripada kosong. Seolah-olah iklan itu iklan baru. Kalau lebih 40%. Itu yang berdasarkan yang saya test. Sebab ada yang kata jangan lebih 15%, ada yang jangan lebih 20%. Tapi saya test sampai 40%. Okey, FB tak reset learning phase. Tapi kalau lebih tu memang dia akan reset lah. Jadi kalau nak edit budget, make sure jangan tambah lebih daripada 40% daripada current budget. Jadi kalau yang ni 313, contohnya kita tengok contoh sikit. 313 daratnya 140. Sebab 140% lah. Okey, jadi 438. Kalau gitu kita genapkan kepada yang sikit. Tadi 430, 438, jangan pergi genapkan 440. Itu semakin besar. Kita genapkan yang kepada kecil. 430 ke 435 ke, supaya nak elakkan terlebih daripada 40%, itu je. Okey, gitulah. Ni kalau nak edit budget, kalau nak guna kaedah edit budget. Lagi satu, saya jarang edit budget. Saya duplicate. Saya memang akan selalu duplicate. Saya duplicate daripada 60 yang perform. Yang perform 60 tu kita duplicate letak 300. Kalau perform lagi 1-2 hari, duplicate letak 1000. Contohnya ni ada yang ni sebab agresif sangat. Inilah punca akaun kena restrict ni. Ni akaun ni dah kena restrict dah ni, tak boleh guna dah. Ni punca kena restrict sebab daripada 1000 ke daripada berapa dah, saya up kepada 2000, dia rasa suspicious, dia pun restrict, minta dia tak nak lagi. Jadi jangan agresif sangatlah. Ni daripada 300 saya up kepada 1000, lepas tu saya naik kepada 2000, ada daripada 300 saya naik kepada 500, ada daripada 300 saya naik kepada 700. Tak kisahlah nak guna yang mana pun. Yang penting kawal yang ni. Mana tadi? Ni. Apa maksud ni? Spend lebih daripada 40 iklan tu. Mana-mana yang dah spend lebih daripada 40 dan yang ni, mana-mana yang dah spend lebih daripada 40 tapi masih belum ada purchase, tutup. Tutup. Tak payah nak optimistik sangat, tak payah nak main iklan ni, jangan bersangka baik terlalu banyak. Contohnya dah spend RM40 tapi masih tak ada purchase. Kita pun tak apa, malam nanti masuk ni. Kita tunggu sampai malam, tak masuk. Habis 80. Sedangkan kalau awal tadi kita tutup RM40, at least kita rugi 40 ya, kita tak rugi sampai 80. Jadi nasihat saya, buat decision berdasarkan data. Dah 40, tutup lah. Masih tak, belum ada purchase, tutup. Sebab yang tu berdasarkan saya test, target asal adalah 20 cost per purchase. Jadi rule saya, tutup mana-mana iklan yang dah spend 2 kali ganda daripada target cost per purchase tapi masih belum ada purchase. Target cost per purchase kita tadi adalah 30, katakan 30. Jadi bila dah spend lebih daripada 60, tutup. Tapi saya tak guna 60, saya guna 40. 40 je, lebih 40 tutup. Lebih 40 tutup kalau tak ada purchase. Tak boleh tunggu. Jangan, memanglah ada sifu kata, biar je run sehari, 2 hari, 3 hari. Kita nak tengok data average 2-3 hari. Masalahnya yang hilang tu duit kita, yang hangus tu duit kita, bukan duit dia. Jadi jangan optimistik sangat. Hari first, katakan walaupun iklan tu pada hari first, contohnya iklan RM40. Saya bila kita scale lah, kita bercakap tentang bila kita scale, budget tu 300, hari first spend 40, tak ada purchase, tutup.
hari second open balik. Bukan tutup, delay. Kita bagi dia peluang lagi sehari. Hari ni, contohnya hari ni hari first. Dah spend RM40, tak ada purchase, kita pun tutup. Tutup lah. Esok, pukul lepas subuh lah, saya tak on. Kalau iklan yang baru saya buat ataupun iklan yang saya nak on balik, saya tak on lepas pukul 12. Antara pukul 12 sampai pukul 6 pagi tu tak ramai yang on. Dan lagi-lagi bila kita spend besar, risk tu terlalu besar untuk kita nak ambil. Kalau duit banyak tak ada masalah. Saya selamatnya on lepas subuh. Orang start bangun dah, on lepas subuh. Jadi hari first dia tak perform, tutup. Hari second on balik. Biasanya, tak semestinya tapi biasanya hari second dia akan perform balik. Walaupun pada hari first dia tak. Walaupun hari first dia mahal. Saya ada banyak benda tu. Tapi saya tak boleh nak tunjuk. Banyak sangat iklan, saya pun tak tahu yang mana satu. Tapi memang ada, memang sangat-sangat sering berlaku. Hari first off, sebab dia tak perform, hari second kita on, dia perform balik. Untuk split test boleh buat macam tu juga? Yes, ya. Nak mute bukan host. Kalau suatu split test balik pada konsep asal. Split test hari first kita tengok tadi yang saya explain tutup 40 tu, 40 spend tutup itu adalah suatu skill, bukan suatu split test. Kalau suatu skill pada asal lah, suatu skill saya letak bajet 60 kan. Katakan bajet 60. Kita akan biarkan hari first kita nak tengok ada initiate check out ataupun tak. Itu hari first. Ini apa yang saya buat. Kalau nak ikut, kalau tak nak ikut, tak ada masalah. Boleh guna cara orang lain. Hari first saya akan tengok, ni untuk bajet RM30 ataupun RM60. Sahaja. Lebih daripada bajet tu, jangan guna kaedah ni sebab akan rugi banyak. Hari first kita akan tengok initiate check out. Ada tak initiate check out? Mana-mana ads yang hari first tak ada initiate check out, tutup. Hari second, tengok ada purchase ke tak. Kalau tak ada purchase, tutup. Buat baru. Kalau ada purchase, biar dia run hari ketiga. Faham tak? Biar run untuk hari ketiga. Lepas hari ketiga run, baru tengok data average. 3 hari tu, lepas target CPP ke tak? Kalau lepas, okey, sambung. Boleh start scale. Kalau tak lepas, delete, buat baru. Gitu ya. Dan kalau nak kemas, delete je semua. Saya delete je semua yang saya dah tak guna, saya delete je. Sebab kita boleh tengok balik. Dia keluar balik yang kita dah delete. Boleh tengok balik, tak ada masalah. Jadi lebih tenang lah nak buat iklan tu. Tak adalah serabut penuh. Nah, rute api kau pecah lah. Sekejap. Tak berapa poin balik. Tak berapa poin. Yang ni purchase lah. Sebab Atas. kalau sepatutnya kita nak tengok kepada purchase lah. Tapi saya guna api. Sebab saya ambil abandon tu. Sebab saya ambil kira abandon, recover daripada abandon sangat banyak. Jadi berbaloi untuk saya kira berdasarkan api. Jadi saya letak spend 40, kalau tak ada api, satu pun tak ada api, saya tutup. Jadi purchase tu hanya ganti dengan api je lah. Itu yang saya buat. Kalau kau orang punya Tunjuk buat kan. sabar. Itu spend lebih 40 dan belum ada purchase. Second, katakan spend 40, ada satu purchase. Nak tutup ke tak? Jawapannya tunggu dulu. Sebab tak ada 2 rules. Satu spend 40, tak ada purchase, tutup. Yang second, dah spend 40 tapi ada satu purchase. Jangan tutup. Walaupun cost per purchase kita maksimum adalah 30. Pening. Kenapa jangan tutup? Sebab dia baru masuk. Dia baru start masuk. At least biarkan dia spend sampai 100 dulu. Tengok spend sampai 100 masih maintain tak satu purchase ataupun dia start masuk. Purchase start masuk. Bila ada first purchase, maksudnya iklan tu baru start. Aku jumpa dah orang, macam mana orang yang membeli. Dia baru nak start. Dia baru nak start cari, baru nak start jumpa customer. Jadi biarkan, kalau saya at least 100 lah. Biarkan dia spend 100, tengok. Biasanya dia akan drop lah. Walaupun pada spend 40 baru ada satu purchase, tapi bila dah spend 50, 60, 70, dia akan makin banyak. Dan bila spend 100 tu, cost per purchase akan berada di dalam target kita, iaitu bawah 30. Sebab tu kena guna 2 rules, jangan salah satu rules. 3 lah sebenarnya. Lebih cost per purchase 30, tutup. Tapi kalau spend 40, baru spend 40,
dan baru ada satu purchase, jangan tutup lagi. Yang ni kalau tak biasa buat pening lah sikit. Memang kena tulis nota, tulislah nota kalau rajin. Lepas tu dia spend sampai 100, lebih 100 dan CPP masih lebih target kita, barulah tutup. At least biarkan dia spend sampai 100. Ni boleh nak buat manual ataupun boleh guna automation. Sebab saya run menggunakan 5 app ni, saya buka sentak. Saya guna run sentak 5 app account ni. Memang pening lah kalau nak guna monitor manual. Manual tutup yang mana lebih tu tutup. Sangat makan masa lah. Jadi cara saya buat adalah kita guna rules, automated rules. Facebook ada sediakan rules yang ni. Pergi kat more, rules, create a new rules. Okey, ni letaklah nama. Contohnya off. Yang ni spend lebih daripada RM40. Purchase kosong. Purchase kurang daripada 1. Maksudnya kosong lah. Purchase kurang daripada 1. Maksudnya kosong. Apply rule to all active ads. Turn off ads. Jadi maksudnya di sini rule kita ni akan digunakan kepada semua iklan yang aktif, dan apa yang dia kena buat adalah dia kena tutup iklan tu. Jadi sini kita setting rule kita. Kita ambil spend, yang ni untuk spend lah. Spend is greater than 40. Add, lepas tu tambah cost, bukan cost. Yang ni baru kita nak tengok purchase. Ambil yang website conversion, ambil purchase. Purchase. Purchase is greater than 1. Greater. It's smaller. Sebab kurang daripada 1. Spend lebih daripada 40 dan purchase kosong. Semua boleh dengar tak? Time range ambil today sebab kita nak biar rules tu tengok berdasarkan data today, bukan data lifetime. Berdasarkan data today. Dan yang ni biasa-biasa, schedule ambil continuously sebab kita nak bila continuously dia akan run selepas 30 minit. Bukan selepas 30 minit. Every 30 minit. Maksudnya kalau dia start run pukul 12 pagi, 12.30 pula dia check ada tak iklan yang lebih 40 dan belum ada purchase. Kalau ada dia tutup. Lepas tu pukul 1 pula dia check. Setiap 30 minit dia akan check. Setiap 30 minit dia akan check. Jadi kita guna continuously lah sebab kita nak tutup. Dan yang lain tak ada lah. Itu je lah. Dan create. Okey. Lepas tu yang lagi satu. Tadi rules yang first. Ni rule yang second adalah off spend. Ni nama ya. Kalau kita tahu dah rule tu rule apa tak payah tulis pun apa. Tapi bolehlah nampak kemas sikit. Spend 100 CPP lebih RM. Ni sama tak? Ads. Ya. Turn off ads. Spend is greater than 100. Cost per result. Betul lah. Jangan guna cost per result sebab takut kalau korang guna initiate checkout, katakan korang guna optimize untuk initiate checkout, jadi result dia adalah initiate checkout bukan purchase. Jadi ambil purchase yang terus semua. Jadi tak kira kita guna event initiate checkout ke, kita guna event API ke, kita guna event purchase ke, dia akan tetap baca purchase. Jadi is greater than RM pula. Bukan purchase, cost per purchase. Relax. Cost per purchase. Ni. Cost per purchase 30. Gitu. Lifetime impression ni saya tak ambil Memang FB suggest tapi saya tak ambil. Ikut dia abaikan ya. So 30 ke atas automatic stop. 30 ke atas FB akan automatic stop bila iklan tu dah spend lebih daripada 100 dan CPP lebih daripada 30. 100 stop terus 100 stop terus sebab CPP ni. CPP lebih daripada 30 dah. Bukan spend 100. Bukan spend 100. Tutup. Dia spend 100 dan CPP lebih daripada 30. Yalah. Spend 100 dan CPP kita dapat bawah 30, dia takkan tutup lah. Yang lain sama je lah. So memang set sebagai RM100 lah sebagai benchmark. Memang spend 100 okay. Sebab target cost per purchase kita 30. At least maksudnya bila spend 100 tu at least kena ada 4 lah.
Yalah, ada 4 sale lah. Ada 4 lah. Okey, itu rules. Senang. Jadi bila ada rules begitu, Kita tengok tinggal, saya, boleh tinggal lah. boleh tinggal. Tengok yang saya spend besar masa hari mana yang ni 2,800, 2,900. Yang ni 26. Kita tengok 26. Okey, ni yang spend 26. Sini satu, sebab saya orang guna 5 account serentak. Kalau nak monitor manual, pisang lah. Apa dah ni? 26. Nah. Mana? Ya kan tutup ads. Ha? Biasa bila tutup hak CPP mahal. Biasa dia akan perform balik tak? Sebab ad lagi on lagi. Sekejap. Jujur, ada tak rasanya? Tadi 3. Yang dah spend 40, dia akan auto tutup. Ada lagi 2 yang on. Jadi, yang dah tutup tadi tu, Facebook tak akan distribute dah bajet kepada yang dah tutup. Jadi, bajet selebihnya, baki bajet yang belum spend untuk hari tersebut, FB akan bagi kepada 2 lagi. Jadi, boleh jadi 2 lagi tu akan perform balik dan cover yang tak perform sebelum tu. Ni column conversion yang saya gunalah. Saya tengok link click, saya tengok page view, saya tengok IC, API dan purchase. Itu conversion value dengan ROAS. Kalau nak tiru, kalau ada yang sendiri pun tak ada masalah. Okey, ni account ni khas untuk retargeting je. Ni saya guna lifetime juga. Mana ads retargeting? Ni retargeting. Ni sepanjang sekejap. Kita on. Okey. Account ni hanya khas untuk retargeting. Retargeting boleh buat 3 peringkat. Saya buat 2 ya. Boleh buat 1 peringkat first yang dah engage dengan page tapi belum masuk website kita. Maksudnya kita exclude view content ataupun exclude page view. Yang kedua, yang dah masuk website kita tapi belum initiate checkout. Yang ketiga adalah yang dah initiate checkout tapi belum purchase. Ini yang dah masuk website tapi belum initiate checkout, exclude lah. Dah initiate checkout tapi belum purchase. Ni retargeting lah. Saya guna video apa yang anda akan dapat dengan 4 kotak je. Ini yang anda akan dapat kalau ada 4 kotak. Kenapa highlight 4 kotak? Sebab 4 kotak paling banyak untung kita. Saya guna video ni lah. Nice lah, 20. Cuma yang mahal tu kita macam biasa lah. Okay, tadi balik pada 26. 26 saya spend 2,800. Sini 900, sini 400, sini 200. Total semua 2,000 lah. Okey. Tengok bajet. Ya. Tengok bajet. 500, 1,000, 300, 300. Tu bila scale. Tak ada dah bajet 60, 30, 100 setengah tak ada. Tak ada dah masa ni. Bila scale memang semua letak bajet besar. Tapi make sure at least, kenapa saya kata kena tunggu pixel season dulu. Season at least 1,000 purchase. Tapi kalau nak tunggu 1,000 purchase baru scale, tu lama sangat. At least kena cuba. Bila kita cuba scale, contohnya at least ada 100 purchase, try scale. Kadang-kadang boleh terus scale. Tapi kadang-kadang bila kita cuba scale, semua yang kita scale tu tak menjadi. Maksudnya pixel belum ready. Tak payah scale lagi. Teruskan dengan bajet kecil. Bajet kecil tapi banyak. Contohnya 60 kita buat 10 ke. Teruskan dengan bajet kecil tapi banyak. Tu kalau pixel belum ready untuk scale. Sebab saya pun pernah, bila pixel masih baru, saya cuba duplicate kepada 300, iklan tak menjadi. Tutup. Esok on balik, kita duplicate. Try lagi nak scale. Untuk guna bajet 300, tak dapat. Try lagi tak dapat. Stop lah. Stop. Hold dulu sekejap. Pause sekejap. Main bajet kecil. Main bajet kecil dulu. Tunggu dalam seminggu lagi lepas tu ke, try balik scale. Bila dah dapat scale, sekali dapat scale jangan berhenti. Sebab tu, sekali dapat skill saya akan berhenti. Sebab tu saya daripada 100, saya scale, hari second saya scale. Okey, menjadi.
Saya pun, apa lagi? Jangan berhenti. Bila dah dapat rentak skill, terus skill. Tambah lagi, tambahlah sampai Facebook Restri. Itulah. Okey, bajet 300, 1,000. 300, 500. Yang ni 180. Yang ni saya guna lookalike. Yang ni saya guna lookalike. Yang ni saya guna CBO. CBO yang ni 180. Saya guna lookalike purchase 1%, saya asingkan beginilah. Ni kalau nak tengok targeting saya lah. 26. Ni ada 502. Bila saya scale, biasanya saya akan exclude page view. Ni saya exclude lah ni. Exclude page view maksudnya exclude mereka yang dah masuk website kita. Maksudnya semua iklan yang kita scale, orang yang dah pernah masuk website kita tak akan tengok dah. Hanya orang baru yang akan tengok. Orang yang dah pernah masuk website kita akan tengok iklan retargeting. Dia tak akan tengok dari iklan top of the funnel. Nak tengok saya scale. Saya hanya scale. Tengok saya scale. Open shopping. Open shopping. Saya tak ada guna interest apa-apa pun. Open tu apa maksudnya? Open maksudnya saya tak letak apa-apa. Tak umur je lah. Letak umur, letak gender. Letak umur, letak gender. Location? Auto, yang lain semua default. Location Malaysia. Location ambil Malaysia tapi ambil include cities only. Apa? Tak dengar. Cities only? Ambil ni. Sekejap, saya tunjuk. Saya tunjuk terus lah. Tak daripada kos atas. Ada conversion event yang saya guna purchase, ada yang saya guna API. Initiate checkout saya tak guna, add to cart pun saya tak guna. Add to cart memang tak guna lah sebab tak ada add to cart dalam funnel website saya. Okey. Semua saya ambil, yang ni people in living in this location macam biasalah saya exclude. Labuan, Langkawi, Sabah, Sarawak. Dan Malaysia saya ambil, ni tekan kat sini, ambil only include cities. Maksudnya kita hanya target golongan bandar-bandar je, city-city je lah. Itu je lah. Lepas tu umur 25 sampai 55, gender woman. Tu detail targeting? Tu tak ada apa. Tak ada. Ke nak on ke nak off, tak ada masalah pun yang ni. Sebab tak ada, sama je, kita tak letak apa-apa kok. Language pun saya kosongkan je. Setting tak yang penting lah, setting tak yang penting. Tu saya guna yang default je. Betul. Yang ni one day. Ada saya run guna 7 day, ada saya run guna. Apa beza dia? Ni attribution setting, Facebook baru update saja nak test. Saya tengok tak ada beza pun, lebih kurang lah. Cuma one day ni dia FB akan optimize kepada mereka yang terus membeli pada hari yang sama. Itu one day. Kalau 7 day, kemungkinan besar orang tu akan beli kepada retargeting. Ada kemungkinan, bukan kemungkinan besar. Dia tengok saja dulu. Lepas tu bila iklan retargeting baru dia beli. Itu yang jenis 7 day. Tapi kalau nak tengok data sini, saya tunjuk data ini berdasarkan spend. Sebab sekarang kita boleh compare attribution. Walaupun 7 day sebenarnya hampir 90% lah. 90% walaupun kita guna 7 day, 90% daripada audience tu adalah memang jenis one day. Sebabnya kita tengok kat sini. Ini data berdasarkan spend 18,000. Saya account name kaya dah. So kena tukar semua nama letak nama kaya. Kata itu doa. Betul. Ni compare attribution. Kita nak compare antara one day dengan 7 day. Kita akan tengok dan kita akan dapati kita tengok purchase. 7 days. Daripada 7 days ni 518 7 days. Tapi yang masa 506 adalah one day. Beza antara dua ni 12 orang. Maksudnya 12 orang sahaja yang beli selepas 7 days. Faham tak? Beza. Beza dia tu. Maksudnya walaupun kita guna 7 day, kebanyakan orang memang akan terus belilah pada first day dia tengok iklan. Jadi tak ada isu sangat pun nak guna 7 day ke one day ke, bezanya sangat tipis. Cuma 7 day ni kita boleh lah gunakan untuk retargeting, tu je lah. Dan data pun dia akan ambil keyword data sepanjang 7 hari. Kalau one day,
dia hanya akan ambil data sepanjang sehari tu je, hari first je. Mana cik? Baik, tak dengar suara. Line slow. Tak ada lama sangat kau ni. Kau mula lepas je ni. Kau baru sebab tu kena restrict. Ni faham dah kan berkenaan dengan rules. Set, jaga dua rules ni lah. Buat ikhlas banyak-banyak. Letak rules ni, tidur. Gitu. Lepas tu masa tidur tu, notification tu buat kuat. Pas tidur tu kita akan dengar cing 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 cing, cing. Dia masuk. Oh, Gitulah. Letak rules, tinggal. Malam esok pula baru tengok. Cuma suatu scaling ni, at least kalau nak scale, jangan buat satu campaign saja. Kerana belum tentu satu campaign tu menjadi. At least saya akan duplicate kepada 3. 3 tak payah ubah apa-apa. 3 semua sama. Tak ada isu, tak ada masalah. Buat 3 yang sama. Daripada 3 ni mungkin hanya 1 yang perform. Mungkin hanya 2 yang perform. Ataupun jarang 3 tak perform. Tapi jarang 3 tak perform. Tapi at least buat 3. Kalau kita buat 1, contohnya kita buat 1, spend 100 dan CPP pun mahal, lebih daripada target, kita pun tutup. Dan kita hanya skill dengan 1 tu je. Maksudnya memang kita rugi hari tu. Rugi hari dan rugi duit. Memang kita rugi hari tu. Sebabnya 1 yang kita skill tu tak perform. Tapi bila kita duplicate kepada 3, kita duplicate 3, katakan 1 rugi, 1 campaign yang first kita rugi 100 lah katakan. Tapi 2 campaign lagi tu perform. Keperforman, kemenjadian 2 lagi campaign tu, performan kemenjadian 2 lagi campaign tu mampu cover loss yang disebabkan oleh campaign yang first. Jadi itu kelebihan bila kita nak scale, make sure buat banyak-banyak campaign. Tapi jangan banyak sangat. Takut semua menjadi pisang enggak. Takut modal habis, modal iklan kita habis. At least buat 3 lah kalau nak mula-mula nak start scale. Buat 3, lepas tu kalau yang mahal tu tutup, esok orang balik. Itu rule saya. Kalau hari first tak perform, tutup bila dah lebih KPI kita, esok on balik. Kita bagi dia last chance lah. Esok last chance. Kalau esok mau perform, okey aku teruskan. Tapi kalau esok pun tak perform, delete. Buat baru. Biasanya first day dia tak perform, second day memang dia akan okey balik. Itu based on pengalaman lah. Set 3. Set 3. Tak sampai tu tak sampai. Ada soalan ke? Kita scale up fast, memang laju. Memang saya scale up memang sangat laju. Dan kita cut loss pun sangat awal. Jadi kerugian tu memang sangat terkawal lah. Kalau rugi pun dalam 200-300 gitu je lah. Macam saya tunjuk ni lah. Rugi 200-300 gitu je lah. Ni bila kita dah set semua rules tu, kalau kita rugi, kita tak akan rugi besar. Ini Facebook gila. CPM 100-100 sama, Facebook gila. 2 hari ni Facebook gila. Lepas dia update untuk verify domain itu. Yang ni iklan lambat approve. 28 Januari saya buat semua iklan baru. Pukul 12 tengah hari baru approve. Saya dah dalam 2. Nak on atau nak tutup. On pagi esok. Saja terai. Saya pun on. Pukul 1 tengah hari saya on. On semua. On semua. Memang CPP mahal sikit, 26. Tapi ROI masih cantik, 0.5 dan bersih 900. Okey lah. Saja nak terai. Dan okey. Kalau sikit 300 pergi 500, dan 300 terus. Jangan off. Kenapa nak off yang dah perform? Biasanya kita scale daripada yang perform kan. Bila kita scale daripada 300 ke 500, kita nak tambah bajet. Yang dah perform tadi tu, biarkan. Kecuali tiba-tiba dia tak perform, tutup lah. Tapi yang dah run sebelum tu, dan memang perform, tak perlu kacau. Biar. Jangan kacau hidup dia. Biarkan dia run. Ada soalan lagi tak? Tak ada dah benda, tak ada benda dah. Saya nak share tu je. Share apa? Submit order.
Submit order maksudnya? Adalah ada staff tu. So bolehlah share. Oh, Supaya yang lain boleh ambil contoh. saya mungkin banyak sikit saya bagi. Saya kira berdasarkan order. Saya bagi RM2 satu order. RM2 tu ada lah. Contohnya yang ni bulan lepas, Hmm. RM2,000 gaji dia. Banyak lah. RM2,000 gaji dia. Dia saja dah update eh. Yang ni gaji dia sikit sebab 29 Januari baru saya ambil. Sebab bila dah spend terlalu besar, sebelum ni dia yang ni seorang je. Put ni seorang je yang handle bahagian abandon dan submit order. Tapi bila dah spend terlalu besar, tak mampu. Dia seorang tak mampu, jadi saya ambil lagi seorang. Pecahkan kepada dua. Satu, follow up semua yang abandon dan dia akan submit order yang abandon. Dan puteri ni akan submit order yang dekat website saja. Tak perlu handle by abandon lagi. Jadi saya pecahkan kepada dua lah. Satu handle by abandon, satu handle order dekat website. Begitu. Lepas tu tips untuk follow up dekat abandon, kita jangan tanya nak proceed ke tak. Kita buat ayat, saya akan proses, terima kasih atas pesanan anda, saya akan proseskan, ini detail pesanan anda, kita bagilah detail pesanan dia. Nanti barang sampai bayar kepada postman, kasih OD RM12, kita betul lihat total berapa. Lepas tu terima kasih. Nanti saya send nombor tracking apa semua. Jadi bila kita send begitu, hanya yang nak cancel sahaja yang akan balas. Yang nak proceed akan blue tick. Blue tick sin kita submit. Blue tick sin kita submit. Sebab ayat tu memang kita buat ayat seolah-olah kita confirmation order. Bukan kita baru nak tanya nak teruskan ke tak, tapi kita pergi terus. Saya akan okey, terima kasih atas pesanan anda, saya akan proseskan. Kadang tu memang ada customer marah bila saya order saya tak completekan lagi pun order. Dia mengepek. Biarlah, minta maaf jelah. Okey, maaf saya hanya nak minta confirmation saja. Next lah. Tapi tak ramai pun yang gitu. Dan kebanyakan yang sin pun memang terima. Tengoklah rate daripada 1,000. 3-4 ya. Boleh guna yang tu. Sebab tu saya bila buat iklan, saya tak tengok kepada purchase, saya tengok kepada app payment info. Sebab app payment info tu masuk sekali dengan yang abandon. Dan daripada abandon tu banyak sangat yang saya dapat recover. Kalau saya tulis berapa rate yang dapat recover, saya berani kata 80%, atas 80% daripada abandon tu. Biasa kalau order kat website 80, yang dapat recover dekat abandon 40. Maksudnya 120 order. Gitulah biasanya. Separuh daripada order kat website akan dapat daripada order dekat abandon. Macam jangan layan sangat Azlan ni. Yang saya pun dengar aku dia. Okey, orang lain ada soalan tak? Isa Azrul Fahmi Kacak. Ada Fahmi? Halo, dengar tak? Dengar tak? Slide habis dah slide. Tak ada dah. Oh habis dah. So hari ni macam mana? Hari ni nak tengok hari ni. Hari ni serang sekejap je. Lepas tu kena restri. Murung lah itu. Tak bisa mana lagi lah ni. Kena restri. Dia model hari ni. Mari okey, baru start okey mari. Ingat dah skill. Ingat baru nak start skill. Lepas tu kena restri. Kena minta tunggu dia bagi. Kalau dia bagi boleh lah. Boleh start pump balik lah. Okey. Dekat website 107,000. Ni dua produk ni. Suruhku website 70. Awak combine ke? Gitu. Buat page lain lah? Sebab run by product. Lagi satu run. Saya tak guna, banyak pula dah. Awak kena tunjuk slow-slow. Sini ramai warga emas. So, jangan laju sangat. Banyak produk juga. Propa Queen apa semua. Propa Queen tak jual apa. Saja. Propa Queen lagi cepat kena. Saya buat iklan guna link ni. Guna link products. Comment. Saya guna link produk yang ada benda ni. Ada benda apa? Yang ada ni lah. Kalau kita guna page, macam produk main ni, yang HQ punya, dia run guna page. Dia buat guna page. Kalau untuk yang tak tahu, page tu adalah dekat sini. Ya. Ni.
yang kat sini. Page. Kita buat page lain sini, yang ni. Awak pakai macam mana? Ni yang page, saya tak guna yang page. Saya guna yang produk. Oh, yang ni. Saya guna link ni. Sebab yang macam saya bagi tahu tadi lah. Kalau kita guna link produk ni, bila orang masuk Facebook akan detect view content. View content dan view content tu ada value. Ada value. Kita buat lookalike. Kita boleh guna value base untuk buat lookalike view content. Kenapa penting value base ni? Sebab value base ni dia lebih berkualiti. Tag 1600 tu apa tu? Oh, sebab bila kita spend iklan, sini memang Facebook tak tunjuk. Dia tunjuk dekat bill. Dia ada tax 6%. Jadi, bila saya spend 28,000 ni, ada tax 1,600 saya kena bayar kepada Facebook. Ni tengok saya. Ni 2,500 kan? Dia bill memang 2,500. Tapi kalau buka bill tu, 2,615. 2,650. 100.5 tax. Sebab tu saya masukkan dalam report saya 6%. 6% daripada kos iklan. Saya kaya. 28,000. Jadi 28,000 tu saya skill dalam masa 2 minggu. Bunyi suara siapa tu? Ada soalan lain? Tanya soalan lagi. Nah, Siapa? sebelum retarget mu, apa mu tengok? Datang apa? Sebelum Retarget. tak payah tengok. Run je lah. Kalau retarget okey lah. Kalau tak okey tutup. Sebab retarget ni Tengok Anas. Sebelum retarget tengok Anas dulu. lepas kita dah run 2-3 hari, dah ada data orang yang engage dengan post kita, dah ada dengan data orang yang dah masuk website kita. Cumanya kalau kita baru run seminggu atau 2 minggu, kalau kita beri target initiate checkout sahaja, iklan tak berjalan lah sebab data terlalu sikit. Ni data initiate checkout saya ada dalam 1,000 lebih. 2,000 ke? Berapa entah. Kita tengok. Boleh tengok ya. Boleh tengok betul. Berapa bajet per campaign? Bajet per campaign ambil total. Total untuk retargeting ambil 10% daripada total bajet yang kita spend. Contohnya, kalau spend 1,400, letaklah 140 untuk retargeting. Kalau spend 2,400, letaklah 240 untuk retargeting. Tapi tak semestinya betul-betul fix. Tapi begitulah perkiraan mudahnya. Boleh. Sekejap. Per campaign ke ataupun total semua campaign? Total semua untuk retargeting. Lepas tu nak split level 1 berapa, level 2 berapa tu depend lah. Purchase yang ni unit purchase yang ada value base 670, 678. Ini view content yang saya cakap tu. Bila kita boleh buat lookalike view content menggunakan value base. Bila kita run guna produk, link produk, bila kita guna produk, dia akan detect view content dan view content tu ada value base, data value base. Saya akan guna view content lah untuk buat lookalike. Jadi lookalike daripada view content, lookalike daripada initiate checkout, lookalike daripada purchase, sangat-sangat nice lah. Ini saya tengok. Yang ni rasanya. Setiap account tu tak sama. Account ni my open, account ni my lookalike, account ni untuk retargeting. Saya asing by account. Oh, by account. Senang. Tapi kena kaya lah semua. Ni kaya, ni kebal. Yang kebal ni Share ke? kena disable dah. Banyak account pixel share ke? Banyak account sebaiknya guna pixel sama ya. Sebab kalau kita guna pixel baru, rugi masa. Sebab FB akan start daripada kosong balik kalau guna pixel baru. Dan cara nak share, ni sebenarnya bukan share pun sebab semua account tu di bawah BM yang sama. Contohnya kedai, nama kedai pun berjaya. Tak boleh nak tunjuk, kena rescue. Kan sini lah, tekan pixel. Lepas tu kita add asset. Kita pun bagi akses kepada semua account kita. Jadi semua account yang di bawah BM tu dapat run guna pixel yang sama. Atau kalau kita nak share pixel ni, katakan pixel ni, contoh macam saya sekarang,
yang kena restrict adalah akaun personal. Tapi BM saya masih selamat. Dan aset dalam BM masih selamat. Maksudnya pixel, page masih boleh digunakan. Sekiranya saya share kepada profil lain. Yang kena adalah ni, Facebook account yang kena. Tapi BM saya tak kena. Jadi bila BM tak kena, saya masih lagi boleh gunakan pixel yang sama. Jadi saya boleh share pixel ni, saya assign partner, saya boleh share pixel ni kepada BM baru buat yang saya tengah run sekarang. Faham tak? Maksudnya walaupun akaun tu akaun baru, kita boleh bagi akses kepada akaun baru tu untuk gunakan pixel yang dah lama. Begitu. Ni Ubi sendiri ni lagi lama. Tengok yang ni. Purchase ada purchase ada 2,000 je purchase. Yang ni yang paling lama, tapi bila BM tu macam sekarang, personal saya kena restrict. Maksudnya BM tu tak kena, tapi kita tak boleh nak run sebabnya personal kena restrict. Tapi kita boleh share. Tapi pula tapi dia ada limit. 5 kali rasanya. Kita hanya boleh share sehingga 5 kali. Katakan 5 kali. Selepas daripada 5 kali share, FB akan block kita. Bukan block. FB tak izinkan untuk share lebih banyak lagi. Sehinggalah kita run semula. Masalahnya memang tak boleh nak run lah sebab personal kita kena restrict. Jawapannya memang 5 kali tu. Itulah. Boleh share. Jadi, untuk elakkan case macam saya ni, make sure people ni letak admin 2 ataupun 3 orang. Jangan letak satu admin. Bila satu admin, bila admin tu kena restrict, semua BM ni tak boleh nak guna lah. Sedangkan BM tu tak kena. Jadi kerugian yang amat besar lah. Saya pun tak tahu kenapa saya tak add admin. Tapi yang pasti saya tak add. Sepatutnya kena add admin awal-awal. Bila dah BM tu dah perform, bila pixel tu dah banyak, sediakan backup. Add admin banyak-banyak. Jadi kalau salah seorang kena restrict, personal, at least orang lain masih boleh access dan masih boleh run. Menggunakan data sedia ada. Okey. Ubi sendiri ya. Ubi sendiri. Ni Ubi jaga ni sebab nama Ubi jaga. Bukan ni paling lama, yang ni paling lama. Lebih kurang ada 24 tu. Sebab dulu dah Ubi jaga. Tak run ke? Tak. Lepas tu macam mana cara nak host pixel? Kita tengok. Boleh something. Gini. Korang. Ni BMA. Oh, baru faham. Tiba-tiba. Di situ. Mouse. Host pixel. Ini cara nak host pixel. Jadi walaupun saya account kena restrict, personal kena restrict, saya sentiasa boleh menggunakan pixel yang lama. Sebabnya saya guna teknik host pixel. Saya tak tahu dah siapa yang buat, tapi saya buat. Saya terlintas nak buat, jadi saya buat dan menjadi. Jadi okeylah. Okey, caranya Cuba lukis. kita lukis. Mudah faham sikit lukis. Lukis. Mana? Baik. You drawing. Okey. BM ni BMA, BMA yang lain BMB, BMC. Aduh. Okey, itulah mudahnya. BMA ni Shopee. Kat sini Shopee. Ni Shopee. Pixel dari BM kita buat pixel. Sekarang semua BM ni dah ada pixel masing-masing. Pixel BMA kita letak dekat Shopee. Pixel BMB kita letak dekat Shopee. Sebab ni hanya boleh digunakan kalau guna Shopee Premium. Kalau basic ataupun standard tak boleh letak banyak pixel. Jadi kena guna Shopee Premium lah kalau nak apply yang ni.
Jadi BMC pun kita letak dalam ni. Okey. BMA ada sebagai host. Maksudnya kerja dia adalah letak pixel. Pixel A akan sepanjang tahun akan berada di dalam Shopee dan kita akan run guna pixel B. Semua A, B, C ni kita anggap semua bermula daripada kosong. Tak ada yang baru, tak ada yang lama. Semua sekaligus. Start serentak. Kita start serentak, semua kosong. Jadi A, B, C. Dan BM ni di dalam personal account lain-lain. Ni account lain, ni account lain, ni account lain. Bukannya satu personal 3 BM, bukan. Kita anggap sebagai personal account yang berbeza. Okey, BMA dia bertindak sebagai host. Maksudnya dia hanya akan letak pixel dia di sini saja. BM ni tak akan digunakan untuk run. BM ni jangan run iklan guna BM ni. Kita hanya run iklan guna BM ni dan BM ni. Sebabnya kenapa? Bila kita run guna iklan ni, bila kita run iklan guna pixel BM ni dan BM ni, visitors dan semua buyer apa semua akan masuk dalam ShopeeGram. Semua akan masuk dalam ShopeeGram. Walaupun kita run daripada sini dan kita run daripada sini, semua akan masuk daripada ShopeeGram. Bila semua masuk daripada dalam ShopeeGram, ketiga-tiga ni dapat data. Contoh, B bawa masuk Ali, C bawa masuk Abu. Tapi B dan C dua-dua dapat tahu Ali dan Abu masuk dalam website. Dia bukan B seorang saja yang tahu. Bukannya kalau B bawa masuk Ali, B je lah tahu yang Ali masuk dalam tu. C tak tahu Ali masuk. C pun tahu sebabnya kita letak semua dalam satu ShopeeGram. Jadi semua yang masuk ketiga-tiga ni semua tahu. A pun tahu. B bawa masuk Ali. C bawa masuk Abu. Lepas tu katakan run sampai 300 orang. Yang ni 100. Yang ni kita run bawa masuk 150. Yang ni run bawa masuk 200. Bila kelebihan kita letakkan banyak pixel dalam satu website adalah C bawa masuk 200, B bawa masuk 100.5. Total B dan C masing-masing akan bertambah event dia sebanyak 200, 300.5. B akan detect 300.5, C akan detect 300.5. Walaupun C hanya bawa masuk 200, walaupun B hanya bawa masuk 100.5, tapi dia semua akan dapat detect sebab dia masuk dalam satu ShopeeGram. Dan dalam ShopeeGram tu kita letak semua pixel. Jadi segala pixel yang ada dalam website itu akan detect semua yang masuk. Tak kisah dia datang daripada mana. Jadi A ni bertindak sebagai host tadi, dia akan dapat semua 300.5 ni. Okey. Dan katakan tiba-tiba B kena restrict. Kena restrict. Habis, tak boleh guna dah. C pun tiba-tiba kena restrict. Kita pun buat D. Kita pun buat account baru D. Account D ni kita buat BM, kita buat pixel, kita letak balik pixel dalam website ni. Pixel A kita share kepada pixel D, BMD tadi. Kita share kepada sini dan kita run menggunakan pixel A. Faham tak? Kita run guna pixel A dan pixel D sendiri ada dalam website tu. Jadi bila kita run, katakan bila dah run selama seminggu dan kita dah ada 100 purchase. Dah ada 100 purchase. Bila dah ada 100 purchase, kita pun bila dah ada 100 purchase, kita pun stop sharing. Kita remove access D daripada A. Maksudnya D dah tak guna pixel A, dia akan guna pixel dia sendiri sebab dia dah ada 100 purchase. Kan tadi kita letak pixel D sendiri dalam website. Jadi pixel A selamat. Masih lagi selamat. Belum katakan lagi. Masih lagi run dan D masih lagi run. Run. Total semua purchase dia bawa masuk 200. Tadi 300.5. Tadi daripada B dan C total purchase yang ada adalah 300.5. Sekarang D lagi 200, 550. Jadi total A dah ada 550 purchase yang di-detect. Sebab A kita tak guna untuk run. Jadi A akan selamat daripada no restrict. Kita akan hanya share dia untuk run kepada BM lain yang baru. Faham tak? Lukis dah ni. Kau ada soalan?
Tak ada. Jadi begitulah prosesnya. Jadi bila D pula kena restrict, kita buat E. Bila kita buat E, kita share pixel A tadi ni kepada E dan run. Bila pixel E sendiri dah cukup data, kita pun stop share, kita run guna pixel E sendiri pula. Jadi A ni jangan guna untuk run iklan, dia hanya sebagai host. Dia hanya sebagai host lah, host pixel. Jadi ni pixel A akan selamat sampai bila-bila. Guna cara ni, kalau run niche sama saja, letak banyak website, letak banyak pixel dalam satu website, kalau run niche sama, okey lah. Tapi kalau run niche lain, ketung lah. Memang ketung lah pixel, memang ketung. Jangan buat lah kalau run niche lain-lain. Katakan PMB run produk kurus, PMC run produk apa produk lagi? Run produk putih. BMD run produk lain, run ubat kuat. Semua kita letak dalam satu pixel dan dalam satu Shopee. Semua pixel ni kita letak dalam satu Shopee. Nanti yang B tadi, dia pixel dia untuk kurus. Tapi C lah bunyi sama. Yang B pixel dia untuk kurus, tapi C bawa masuk customer ubat kuat. Dia pun pening kan? Dia akan start pening kan nanti. Lama-lama dia pening. Sebab kejap datang customer bapak, lepas tu kejap datang customer kereta. Jadi akan jadi sangat banyak masalah lah kalau letak banyak pixel dalam satu website dan run niche berbeza. Kalau run niche lain, kalau run niche sama tak ada masalah. Ada soalan? Habis dah? Habis dah ni? Clear. Clear tu. Tahu nak tanya apa, saya ragu. Kalau masih belum faham host pixel, boleh pergi ke Shopee Instagram saya. Saya ada buat highlight story berkenaan dengan host pixel ni dekat Instagram saya, boleh tengoklah, Saifun Nas. Nama Instagram saya Saifun Nas. Tolong buat sikit. Nanti saya buat channel YouTube. Dah on the way dah ada dah channel. Dah ada dah channel. Nanti saya buat konten kat sana, boleh tengok. Saya beli channel 1,200 beli. Bisa lain-lain tu perlukan akaun profil berbeza ke? Setiap BM tadi, BMA, BMB, BNC, BMD, semuanya profil lain-lain. Kalau nak selamat. Yang paling penting, pixel yang kita gunakan untuk run tak ada masalah sangat sama ada nak guna profil yang sama atau tak. Yang penting pixel yang host tu, pixel yang digunakan sebagai pemerhati saja, sebagai tukang share je, yang tu make sure berada dalam profil lain, profil tersendiri, dan jangan run ads langsung di situ supaya tak ada kena apa-apa. Begitu. Saya tak penyanyi rasa. Tengok power sangat. Ni saya tunjuk template lah kalau ada nak ikut. Ni biasa-biasa sales, order. Boleh share kot template. Ni kalau nak explain template ni, kena season khas khusus ni. Boleh. Esok boleh. Tak ada masalah. Boleh budak-budak ni guna. Okey, semua setuju. Kalau kita minta si Fuad nak share. Mudah jadi. Setuju. Masuk order setiap hari apa semua. Setuju. Untung kasar, lepas tu letakkan kos iklan. Lepas tu dia keluar lah untung bersih apa semua. Ni kalau tiba-tiba iklan mabuk ke, tiba-tiba mahal ke, catat lah senang. Ni makan kerja tiba-tiba raw jatuh 0.2. Jadi bila kita nak troubleshoot, kita tahu apa ni. Sebab start pricing baru. Tiba-tiba mabuk. Tapi hari tu pun kita start berapa hari je? 2 hari ya? 3 hari? Ni start daripada ni 4 hari. 3 hari. Ni 3 hari. Lepas tu yang ni hari harga lain. Okey. Yang ni yang 45, 80. Yang 4 kotak je harga lama. 1 kotak, 2 kotak harga baru. Yang ni okey tak? Kita
kita buat ni pula lah, buat macam saya cakap tadi. Kita Apa? buat 1, 3, 5 pula. Nak try? Boleh tu kan? So yang free gift yang 4 kotak tu kita bagi kepada yang 5 kotak je. Nanti kita try buat design tengok. Kita buat poster 1, 3, 5. Sebab 3 kalau sekarang 3 baru, sebab saya rasa orang nak beli tak ada masalah 100 lebih ni. Cuma yang penting dia tengok berapa item yang dapat. Itu yang jadi isu dia. Macam 39 kali 3 baru 117 untuk 3. 117 dapat 3 kotak, dapat free gift lagi. Bagi saya berbaloi lah. Boleh try. So daripada 4 kotak yang kita buat yang banyak tadi tu, dia terus naik jadi 5 kotak. So kalau 39 kali dengan 5, 195. 195 ni still bawah 200. So kalau dekat sini, kalau kita tengok commission sahaja kali dengan 5, you dah dapat RM95 dah. So daripada RM72 tadi kan, RM72 untuk 4 kotak. 76 kan? 76 76. RM76, terus naik kepada RM95 dan saya rasa kos per customer CPP lebih kurang je saya rasa. Takkan naik pun. Tapi boleh cubalah. Apa kata kita minta Anas cuba dulu. Okey Anas. Esok saya minta designer sebab kita kerja esok. Kita kerja yang kita packing order sebab stok baru dapat hari ni, settle semua. So kita packing tadi, tak sempat post lagi. Post laju pula datang awal hari ni pukul 11. Ninja Van cuti. So semua order akan dipost esok. Jadi kita kerjalah esok. So kerja tu nanti saya try minta designer buat gambar baru 135. Lepas tu kita try tengok. Gitulah. Okey. Silakan. Lepas tu macam kita ni kita main post dan kita main COD. Yang postage tu yang direct customer bayar dekat website kita tak ada masalah lah. Kita terus dapat duit tu. Untuk yang COD kalau kita tak rekod, kita tak tahu berapa yang dah dapat, berapa yang belum HQ bayar, berapa yang masih ada dengan Ninja Van, begitu. Jadi saya ni baru buat kan, baru tercetusnya idea. Sebab tu kosong atas ni. Saya baru tercetusnya idea tu. Jadi saya letak contohnya bulan Januari, Februari ni, saya tulis siap-siap. Setiap hari kita cek berapa yang COD. Katakan 3, yang 1 kotak 3, 4, 2 kotak, 4 kotak. Ni berapa? Jadi keluar siap-siap komisen COD kat sini. Jadi total tu akan masuk kat sini. Total kita ambil. Boleh share kot Anas. Kita buat sesi sharing pula esok untuk template. Boleh Anas? Tengok faham tak? Boleh ni. Masuk. Bukan susah pun. Jangan kacau yang ada Yeah. yang ada. Hari tu yang awak bagi yang ni ke bukan? Oh, yang lain. Ada tambahan banyaknya. Oh, bolehlah bagi yang ni. Yang ada formula ni jangan kacau. Betul lah. Template dia. Jangan kacau yang ada formula. Kalau tengok formula tu boleh faham. Yang ni yang cancel. Yang cancel maksudnya yang kita dah submit order. Tapi tiba-tiba dia PM cakap nak cancel. Jadi kita cancelkan balik lah. Yang ni yang return lah. Return kalau datang kat office pun tak banyak pun sebenarnya. Beratus-ratus parcel post hari-hari tau. Ada 1, 2, Macam 3. saya sebelum ni lah 3% je. Sikit je. 41. Kita Kalau cuba yang saya run sebelum ni sebab HQ tak call dulu. Produk apa? 10%. 10%? Oh, tinggi. Nangis. Tengok 10%. Mana tengok data? Tengok sikit. Oh, handsome wallpaper. Memuja diri sendiri ni. Aduh. Ni saya run kejap itu. Produk apa ni? 14%. 14% tinggi. Tu shock lah juga. Kat sini nampak banyak estimated dalam 5,000 net profit. Estimated 5,000 lepas tolak 2,600. Aduh. Dia profit 2,000 ya? Itu banyak sangat. Oh, baik suruhku lagi. Return. Tengok kalau style saya skill. Semua bukan produk Suruhku je, memang saya main gitu. Biasanya saya main 200-300. Bijaga ni niche kurus ke? Ni Suruh juga. Niche kurus lah. Tablet Target lelaki. Tablet? Tablet ke apa? Bukan tablet, dia cecair, jus. Gel. Jus. Jus rasa. Yelah, Khairi Arif punya.
Hmm. Ni betul-betul start daripada kosong lah. Yang ni. Memang pixel start daripada kosong. Pixel yang saya guna sekarang adalah pixel daripada November. Sebab tu data pixel tu sangat-sangat wow. Jadi saya Awak guna pixel ni ke? guna pixel sama. Tapi laki kan? Sebab saya open. Walaupun main berjaga saya open. Oh, open. Jadi Tapi ada pixel customer perempuan jugalah. ramai juga. Okey. Permulaan memang saya akan spend dalam 100, 200. Kalau yang kecil terus di satu main web start main purchase. Account satu lagi pun. Okey. Bila saya skill, macam saya cakap tadi, bila dah skill menjadi jangan berhenti skill. Contohnya ni saya skill naik 600. Apa CPP Macam CP. Yang ni saya skill lagi 1200, 1300. Yang ni sebab margin besar, jadi max CPP 40. Max CPP saya letak 40. Tapi banyak 40 lebih tu. 70 ada. Oh, yang atas ni sebab masih baru, masih dalam speed test apa semua. Jadi bila dah habis fasa ni, masuk Berapa- fasa skill ni. Berapa harga ni jual? 90, 120, 90, 120, 100 tengah rasa. Oh, standard harga sebelum ni lah. Ni harga-harga tim sale lah ni. Tengok ni saya skill terus kepada 1000. Esok Naruto. maintain 1000. Lepas tu kena restri. Kosong saya esok. Ni kena restri. Sebab agresif sangat. Amir tanya. Kalau buat X5 set, kalau buat X5 set, total dalam RM 200 hari tapi 2 hari run baru satu purchase. Nak tunggu berapa hari lagi apa? Tunggu sampai hari raya. Kita minta Anas jawab lah. Kalau saya tak tunggulah. Sekejap. Buat X5 set. Soalan sekarang 5X tu dalam satu aset atau 5X dalam aset berlainan? Jawapan Orang tanya soalan pun tak faham tu. 5X dalam aset berlainan. Berapa bajet satu aset? Sikit je lah jadi. 40. Satu. Oh, matematik tambahan dah keluar ni. Satu kali 5. Aduh. Maksudnya satu aset, satu X dan ada 5 aset gitu. Gitu. Tengok berdasarkan aset lah, jangan tengok. Kalau kita buat aset lain-lain, jangan kita combine, lepas tu kita decide berdasarkan result yang combine tu. Sebab dia aset lain-lain, result lain-lain. Melainkan, tak ada melainkan, memang kena gitu. Jangan tengok, jangan tengok berdasarkan result yang combine. Contohnya, sekejap lah. Tengok berdasarkan individual. Contohnya yang satu purchase tu, yang ada satu purchase tu, teruskan yang tu. Sebab tu baru cost per purchase RM40. Sebab spend 40 ada satu purchase. Betul. Yang lain tu dah spend 40 tapi masih ada purchase yang lain tutup. Kita tengok berdasarkan result individu. Jangan tengok berdasarkan semua. Ke dia guna CBO? CBO tinggi lah kos. Kalau CBO, saya boleh lah. 200 tu CBO ke tak? Lain-lain, produk lain ada data. Bajet tu letak dekat campaign ke bajet letak dekat aset? CBO tu tak tahu nate ke apa. Nate. CBO tu tak pernah take apa. Bita Anas cerita sikit. Lukis sikit apa CBO? Gini je. CBO ni kalau nak nampak power boleh lah. Ada image, ada sini. Ni image ni. Ni dia CBO. Lukis siap dah. Kalau asset kita letak bajet katakan RM10, RM10, gini. Tapi kalau CBO kita letak 10 jadi 30 kan. 30 tu kita letak dekat campaign. Bajet tu kita letak dekat campaign. So optimize. Sendiri dia yang akan
tentukan dia nak spend berapa ringgit dekat aset ni, nak spend berapa ringgit dekat aset ni, berapa ringgit dekat aset ni. Boleh jadi yang ni spend RM7, yang ni spend RM8, 18, yang ni spend RM5. Kalau yang tadi dia fix, yang ni spend 10, yang ni spend 10, yang ni spend 10. Kalau yang ni kita serahkan kepada kebijaksanaan AI Facebook untuk bahagikan bajet. Tapi saya tak percaya kebijaksanaan dia. Jadi saya saya tak guna Facebook. Saya tak percaya dengan kebijaksanaan Facebook sebab banyak kali saya try habis duit. Facebook percaya tak kat awak? Gitulah. So split test nak fokus dekat interest ke nak fokus dekat design? Oh, sedap suara. Siapa tu? Split test. Interest. Kita bermain produk yang high demand. Bila kita main dengan produk high demand, interest bagi saya tak main interest pun. Ni kalau nanti saya share. Kurang. Kat sini. Yang ni. Saya ada buat case study sama juga, buat kurus juga. Saya buat 9 hari. Lepas tu dalam masa 9 hari 2 kali kena resti. Saya pun malas sambung. Saya tutup je. Saya tak jadi sambung case study. Tapi saya ada buat case study selama 9 hari. Kalau tengok 9 hari, sepanjang 9 hari ni, saya start daripada kosong lah. Sepanjang 9 hari ni, saya hanya target. Channel YouTube awak ke tu? Channel YouTube. Oh, hebat. 1,000 dah. Oh, power. Baru beli ni. Baru Kantai pula beli. Beli lah. Berapa beli dah? 1,200. 1,200 dia jual? Oh, boleh kira market. Sebab ni lah, sebab dia dah monetize. Sani kan keluar iklan tadi. Boleh monetize lah? Dapat lah? Tadi keluar iklan tadi. Ni ada iklan. Saya pakai YouTube Premium, so tak ada iklan lah. Tak nampak. Jadi kalau tengok dalam yang saya tunjuk ni saya tak officialkan lagi pun, saya tak umum lagi channel ni. Kalau tengok, saya hanya target shopping, saya hanya target open. Selebihnya tu fokus kepada ads kreatif ya. Sebab satu aset 3 ads kan. Dalam 3 ads tu memang biasanya akan ada satu yang perform. Mati. Pas tu kalau boleh jangan pening sangat bab ads kreatif ni. Kadang-kadang walaupun ads kreatif sama, semua sama, kita duplicate, result tak sama. Tapi kita duplicate sekali lagi dia perform. Tapi kita duplicate sekali lagi dia tak perform. Sudah. Jadi apa sebab? Sebab setting ke sebab ads kreatif ke sebab apa? 3 kita duplicate yang sama. Katakan kita duplicate 3, 100% sama. 1, 2 tak perform, tapi yang ketiga perform. Apa jawapan dia? Jawapan dia sebab Facebook sebab the start of optimization iklan. Yang tu benda yang rumit nak cerita, tapi itu yang membezakan ke semua iklan kita. Sebab tu at least kalau nak duplicate 2 atau 3, jangan duplicate 1. Sebab kita tak tahu the start of the optimization iklan tu. Bagaimana permulaan dia start optimize iklan tu. Permulaan optimize dia tu yang menentukan iklan tu akan menjadi atau tak. Sebab tu saya tak setting saya kalau macam saya tunjuk tadi lah. Saya setting gitu ya. Saya ada yang fancy apa semua. Kalau tak jadi kita duplicate. Kita nak cari yang the start yang optimize yang nice. Sebab tu bila kita duplicate banyak, tak semua perform. Target shopping. Shopping saya letak online shopping, engage shopper, cash on delivery. Tu 3 tu ya. Dari segi potential audience lebih kurang dengan open ya. Semua 6 juta, 7 juta. Memang sangat-sangat open lah. Dan kalau boleh, mainlah produk apa pun, cuba try target open. Bila pixel kita diajar untuk bermain open, senang kita scale. Sebab tu saya boleh scale sangat agresif. Daripada 300 pergi 1000, pergi 2000. Hanya Facebook ya, halangannya hanya Facebook yang restrict. Kalau tak restrict boleh scale lagi. Sebab bila kita main open ni, audience kita sangat besar. Jadi gitulah. Balik pada soalan tadi, nak target interest ke nak target nak fokus interest ke nak fokus iklan? Fokus dua-dua. Kalau produk ni boleh cuba, sebab saya tak test pun interest lain, tapi kalau nak main interest boleh, tak ada masalah. Test je lah. Test serentak. Sebab satu aset 3 ads.
asset A target audience A, asset B target audience B. Dalam asset tu kan ada 3X. Jadi dalam masa sama kita boleh target interest dan kita boleh target dan kita boleh cari winning ads kreatif. Serentak. Tak perlu nak habiskan step by step. Sebab ada orang dia cari winning kreatif dulu. Lepas tu baru dia cari interest. Ni kita buat serentak. Bila dah sikit satu game waktu malam iklan bergantung. Ada iklan yang ni katakan hari first. Hari first saya on iklan lepas subuh lah. Biasanya hari first saya schedule untuk on iklan lepas subuh. Jadi masuk hari second saya akan biarkan dulu. Kalau berani biarkan, kalau tak berani tutup. Tapi saya akan biarkan dulu supaya nak tengok hari second tu adakah ada order tak masuk sewaktu pukul 12 malam sehingga pukul 6 pagi. Kalau ada hari third kita boleh teruskan. Tapi kalau tak ada, hari third, hari ketiga kita tutup lepas subuh baru on balik. Tapi kalau nak selamat tutup ya. Tak payah pening-pening, tutup ya. Lepas subuh buka balik. Kalau nak set rules auto on, saya pun buat auto on. Sebab bila iklan yang tak perform kan dia dah tutup tadi. Jadi saya nak on balik pada hari yang seterusnya. Saya pun set lah rules. Tengok rule yang saya set. Saya on pukul 6. Banyak rule ni. Ni on. Semua yang dah di pause, yang dah ditutup, on balik campaign pukul 6. Current time is greater than setting lah. Settingnya begini, nama, lepas tu turn on campaign. Ataupun nak buat turn on ads pun tak ada masalah. Current time, yang ni waktu semasa selepas 29 Januari lebih 5:30 pagi, bila dah lebih 5:30 pagi, onkan iklan. Itu arahan kita. Jadi bila kita buat begini, dan kalau kita guna continuously, dia akan jadi satu masalah. Tadi kita dah ada rules yang auto tutup. Sekarang ni kita ada rules yang auto buka. Yang tu tutup, yang ni buka. Yang tu tutup, yang ni buka. Itu akan berlaku kalau kita guna continuously. Yang ni. Sebab yang ni, dah lebih pukul 5 pagi. Buka lah. Yang tadi, ni CPP mahal, tutup. Lepas tu yang ni cek. Kenapa tutup? Dah lebih 5:30 pagi, buka. Dia akan berlawan. Jadi untuk elakkan benda begitu, kita set custom. Maksudnya iklan ni dia hanya akan cek pukul 6 pagi je. Pukul 6 pagi dia akan cek. Iklan pukul 6 pagi dia akan cek. Lebih tak pukul 5:30. Kalau lebih pukul 5:30, dia akan on. Esok pula. Sekali sehari itulah dia akan cek rules tu. Kalau kita buat continuously, dia akan cek setiap 30 minit. Kalau tadi dah tutup disebabkan rules yang CPP lebih tu, yang ni akan buka balik. Saya dah pernah kena. Gitu. Yang tu tutup, yang ni buka. Yang tutup, yang ni buka. Jadi jangan guna continuously kalau nak guna rules untuk on pukul pagi. Buat custom, buatlah pukul berapa yang kita nak. Dan on setiap pagi, setiap hari. Baik. Hilang slide. Ada orang tutup. Siapa pula tu? Mana ada boleh kontrol ke? Boleh tu ni kan boleh orang so. Slide tak save pun. Tu je lah. Rasanya sharing saya pada malam ini. Habis ke? Kita target sampai subuh. Kita Ada, terus run iklan live. Kita run iklan live. tak ada account ke? Tak ada account pula. Ada soalan lagi tak? Kalau ada soalan tak akhir. Cuma nak scaling ni kena berani ya, tu je. Kena ada batu. Kalau tak ada, Okay, lagi soalan ada lagi. Duduk mana tu? Mesir ke? Jordan tu. Jordan. Belajar ke? Doa kita tak. Oh. Share lagi YouTube. Nanti Tu. saya share lagi dulu saya share dalam grup. Sebab dalam YouTube tu hanya ada live case study je baru. Template. Template nantilah saya bagi.
Sebab memang YouTube ni memang bercadang nak buat konten lah berkenaan dengan Facebook Ads, apa-apa yang berkaitan. Serius. Gambar pun tak ada lagi. Gambar di sini pakai IQ. Semua pakai IQ. Tak ada buat sendiri. Malah. Bukan malah. Tak reti. Tak pandai. So ikut guna yang IQ lah. Cuma bak-bak tak ada masalah sebab kita run semua target perempuan. Sesi live iklan. Sama ya, saya dah tunjuk semua tadi. Ni tak ada account nak boleh nak buat. Ada account tapi account baru. Tak berani. Untuk yang ada masalah account kena restrict tu, jangan gelojoh, Kita boleh buat juga sesi live. Sebab kita pun sebenarnya dah set dah. Syukun nak set nak tunjuk sesi live, tapi mungkin kita boleh minta Tuan Anas dulu tu share. Kau macam mana Anas? Live. Live. Kita nak buat bila? Malam ni tu, Saya akan buat Zoom topik mengenal mengenal tauhid hati saja dia. Baru dapat balik ni. Sebab BM yang saya tengah run, yang BM lain saya baru buat, account yang baru buat dan baru masih dalam fasa, sebab saya ada fasa tersendiri dalam menjaga account. Sebab account baru, contohnya baru buat, contoh kalau kita buat hari ni, lepas 3-4 hari, bukan lepas, sepanjang seminggu tu, buka untuk like, share, komen je. Jangan buat lagi, jangan buat BM lagi. Jangan buat BM lagi. Tu satu. Buka tu pergilah AKKM kau kat mana ke, page mana-mana, like, lepas tu like, share, komen. Komen lah apa-apa kat situ biar dapat aktif. Apa ni? Personal FB? Maksudnya? Tak, personal FB ada banyak ke? Banyak. Banyak sumber lah ni. Banyak beli kat Shopee lah. Jadi ke kalau kat Shopee tu? Jadi. Ya. Jadi. Walaupun tak ada IC. IC buat lah. IC template lah. IC template lah. Pakai template jugalah. Boleh lah nak tunjuk ke budak-budak ni. Kalau template tu. Tengok ni. Ni tukar nama tu. Tukar terus. Memang pakai IC memang semua pakai nama sendiri lah. Pakai gambar sendiri lah. Profile. Ni cuba teka yang ni. Kan ada orang kerajaan. Tak ada kita. Kita ni level hacker lah ni. Hacker siap buat IC. Yang ni. Saya guna face app je. Siapa yang nak template pun boleh juga. Nanti saya bagi template IC kalau nak. Kak Anas ada bagi tak apa. Kita bagi Anas je lah semua. Bagi SQ lah. Biar SQ lah share. Siapa tu? Saya lah ni. Edit guna face app lah ni. Oh my god. Lee Welly? Lee Welly sebab beli account tu nama Lee Welly. Jadi saya letak nama Lee Welly. Tengok. Asyik. Koleksi IC. Ada isi siap ni level kerajaan langit ni kalau macam ni. Taman Langit Sarjana ni. Jadi ada isi siap dan baru dah buat balik ni. Ni memang alam di sebalik apa ni? Biasanya account baru bila kita buat BM memang kena restri lah. Tapi request lah. Bajet lah. Laju sangat. Dapat balik semua, tak ada masalah. Ni lagi advance daripada kita ni. So banyak account lain tu masih dalam proses ni baru. So benda-benda ni lah boleh share juga untuk ejen-ejen kan. At least kita tahu. Betul, edit je lah. BA tu last. Tim ayah pin ni kalau gini. Kat sini ada account ni satu je. Account ni satu je lah yang boleh guna. Yang lain semua kena restrict.
Lepas tu ada guna proxy. Proxy ni tengok yang Tuhan ni ada share dalam YouTube dia, boleh tengok lah. Saya guna. Saya pun ada buat 5 account masuk kat sini. Pakai ni juga. Pakai proxy ke? Ada 4. Proxy buka kat akaun beli FB, beli kat Shopee. Lepas tu pakai proxy ke apa? Beli kat Shopee. Oh. Beli kat Shopee tu kena tanya Shopee tu account tu IP mana, negara mana. Yalah. Kita boleh guna proxy negara IP mana? Ya, macam. Saya banyak buat account guna muka saya, cuma muka edit guna face app. Saya tak terfikir pula yang tu. Tu idea boleh tu, menarik. Saya tak terfikir pula nak buat benda tu. Ni saya kok. Freehand ni, macam mana? Apa ni gambar edit? Dah macam Ling Chong Wei lah tengok. Siti No Chong Wei. Lepas tu gambar FB semua ni untuk gambar Facebook. Ni saya kok. Ni saya kok. Oh, patutlah. Banyak saya. Guna muka sendiri yang senang, tak payah minta izin orang dah. Betul juga. Tak terfikir pula saya. Tapi ni saya guna Face App Pro lah, 100 tahun, 1 lebih. Yalah, itulah patut boleh buat banyak. Kalau tidak tak boleh banyak macam ni. So, bolehlah kita buat tutorial pula. Beli akaun FB, tukar nama tu lah. Lepas minggu gitu lah, tukar nama. Cantik saya lagi tu. Aduh. Tukar nama, tukar gambar pakai Face App. Lepas tu, tapi sebelum tu open pakai proxy tu lah. Pakai proxy tu lah. Siapa yang tak tahu pasal proxy tu boleh tengok tutorial. Kalau tak faham nanti kita ajar pula. Saya dah share lah YouTube kan. Saya pun tengok yang tu lah. Boleh share ke link Shopee. Share lah. Link Dia Shopee. ada 2 yang saya guna. Satu Shopee yang akaun lama, yang akaun 2-3 tahun lepas. Satu lagi yang jenis dia baru buat dan dia bagi kat kita. Dua-dua saya guna. Yang akaun lama tu dia bagi sekali dengan SIM card, nombor sekali dengan SIM card tapi tak ada email. Yang akaun baru tu dia bagi email tapi tak ada nombor. Kena tukar PC je. Kena guna proxy, tengok yang Pakai proxy. Sekali. ni saya share yang saya beli. Kalau nak tengok expense saya, cuba tengok habis buat untuk akaun saja. Tengok saya spend. Beli BM, beli akaun, beli proxy, beli akaun, face app, beli akaun. Habis duit beli akaun lah. 3,000 habis. Untuk nak jaga akaun. Backup, biar ada backup, sentiasa ada backup. Saya share. Ada soalan lain ke? Pula dia mampu kan? Hidup lagi. Masih bersambung, tutup majlis. Tengok sunyi ni. Sunyi tak ada soalan dah. Tak ada soalan lagi. Last. Kita bagi 2 minit lagi. Tak ada kot. So kalau tak ada, saya rasa kita sambung later kot. Mungkin lepas ni kita buat sesi live ads pula. Kau macam mana? Kita minta sifu kita daripada Tisoho pula kita buat. Boleh. Sebab founder live ads. semalam kita live dah, so buih dah mulut, so relax dulu. Tunggu Nick je. Kata Nick bekas top C
Bukan bekas tu. Tak bekas lagi. Tak bekal lagi. Tak bekas lagi tu. Boleh comeback balik tu. Okay, saya rasa itu je kot kan. Itu je lah. Daripada saya. So saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Kalau atas sumbangan yang paling handsome daripada Anas kita, ataupun nama lain dia Li Wei tadi, ataupun Chong Wei. Apa tadi dah? Banyak sangat nama. Saya pun confused lah. So baguslah atas sharing yang menarik. Saya pun secara tak langsung belajar juga. Kan? So kita tak salah pun untuk kita belajar benda-benda ni. Dan insya-Allah saya harap kalau boleh lepas ni ada lagi orang lain yang buat sharing pula. Tak semestinya everything daripada HQ. Sebab kita as a team, kita kena saling ada kerjasama yang kuat lah. Mungkin lepas ni Nick kan, power sale nak potong habis kan. Mungkin sekejap lagi orang lain pula. Yang penting kita ingatlah fokus kita kat mana. Okay. So yang penting lagi satu, jangan give up lah. Buat benda ni normal lah, mana-mana pun jangan give up. Sebab kita daripada produk yang saya buat ni pun sebenarnya daripada kita last year lagi. Kita punya kajian untuk kita nak make sure dapatkan tune yang terbaik supaya korang boleh run, orang kata boleh buat duit lah. Boleh buat duit. Kalau ikutkan nak buat dia betul-betul, baik kita buat sendiri je. Kan? Tapi kalau kita fokus diri sendiri, nanti macam-macam benda yang kita nak kena buat. Kena buat tu, kena buat ni, kita nak fokus production lagi. Kan? So tak sempat. Sebab itulah kita buka team. Dan bila dengan buka team ni juga saya dapat bakat-bakat baru kan. Saya dapat yang kita sendiri pun dapat belajar. So saya rasa itu sahaja. Sekian sahaja untuk malam ni. Terima kasih banyak Anas. Okay. So insyaAllah nanti kita sambung dekat grup pula, tengok bila session ke macam mana ke. Okay semua. So nanti Ni boleh suruh Azlan pula. Azlan Wah, Azlan nampak power. Nama pun Azlan. James Bond dah nama. Tapi sebelum tu kita sebelum ni semua dah keluar. Kita on kamera dulu. Boleh tak? Ambil gambar sikit. Kau macam mana? Kau tak boleh on semua? Kau tak ada webcam? Tak ada webcam lah. Okeylah, so itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.